Yang ini tak batal air sembahyang. Dalam kes ini bukannya dia yang kahwin. Yang kahwin Q. Dia bukan opah tiri. Boleh faham? Terima kasih Hero and the gang. Siapa yang tak faham opah tiri tadi? Kalau isteri saya ada nenek tiri, ada nenek tiri, saya dengan nenek tiri isteri batal tak? batal air sembahyang. Tuan-tuan dengan nenek tiri isteri tuan-tuan batal. Tuan-tuan dengan mak tiri isteri batal. Akak-akak dengan tok tiri suami batal. Akak-akak dengan bapa tiri suami batal. Boleh? Saya buat contoh. Boy, Adam. Baik, soalan kedua. Apa hukumnya antara ibu tiri isteri dengan suami? Ni soalan abang tadi. Ibu tiri isteri dengan tuan-tuan batal air sembahyang. Boleh kahwin. Boleh kahwin. Dah boy? Baik, contoh. Baik. Ini adalah tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Kahwin dengan isteri tuan-tuan. Okey, isteri tuan-tuan. Ini adalah bapa mertua. Okey, bapa mertua. Ada 3 orang isteri bapa mertua. Ana yang punya. Isteri nombor 1, isteri nombor 2, isteri nombor 3. Isteri tuan-tuan adalah anak isteri nombor 1. Okey. Maka tuan-tuan, ini isteri, anak isteri nombor 1. Tuan-tuan tak batal dengan yang ini je. Dengan mak isteri. Ni mak tiri isteri. Yang ini batal. Tuan-tuan, dengan yang ini batal air sembahyang. Tuan-tuan tak batal dengan isteri bapa mertua nombor 1 saja. Andai kata bapa mertua ni mati, yang ni jadi janda, tuan-tuan boleh kahwin dan jadi madu pada dia. Dulu panggil makcik, sekarang panggil anja. Boleh faham setakat ini? Jadi kalau bapa mertua tuan-tuan ada banyak isteri, tuan-tuan hanya boleh bersalam dengan isteri mak isteri tuan-tuan saja. Isteri-isteri lain tak boleh. Isteri bapa mertua yang lain tak boleh. Habis. Ada soalan? Ada masalah? Ya. Anak pun batal juga. Anak nombor 2, anak nombor 3 pun batal juga. Tak boleh. Isteri ni dengan anak-anak yang lain. Ini adik-adik beradik sebapa, lain mak sebapa, tak batal. Dah habis soalan lah. Saya nak sambung lagi. Tengok dia duk main getah tu tak jadi. Siapa duk main getah tu, pelak main getah. Baik. Okey, tuan-tuan rehat yang ni dulu. Tenang-tenangkan fikiran. Saya dah pening dah ustaz, nak termuntah dah pasal ni. Dah termuntah dah ustaz. Oi, pening. Tak pening faham betul-betul tak? Baik, kita jawab soalan satu-satu. Ya. Pernah lakukan ini tadi saudara isteri memang nak salam lah. Tapi bila itu cerita macam kita yang jadi sombong tak salam. Ya, jadi bila kita tak salam dengan anak saudara belah isteri, tak salam dengan bapa saudara belah
suami. Kadang-kadang orang tuduh kita sombong. Orang dah suruh tangan tak ada sambut, sombong. Bukan sombong, ini masalah hukum. Orang yang kata sombong tu bengong. Suruh mengaji tak nak. Dia tak faham. Dia kutuk kita pula. Dia kata tak tahulah sekarang ni adik-beradik pun dah tak salam. Ini mengaji Ustaz Kazim lah ni. Udah saya juga yang kena. Ini bukan perintah saya, ini hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan cakap je sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan rajin, panggil anak beranak buat satu hari keluarga, panggil ustaz bagi ceramah bab ini je, supaya senang faham. Panggil ustaz, ustazah, ustaz, bagi ceramah, insya-Allah. Boleh ya? Baik. Bolehkah seorang suami membayar zakat harta bagi isterinya? Tuan-tuan nak bayar zakat harta pada isteri, boleh ya? Berapa zakat kamu? Nah, abang bagi pada kamu. Bayarkanlah zakatnya. Kalau nak bayar, terpulang, ya, dibolehkan. Sekiranya isteri mempunyai pendapatan sendiri, bolehkah suami melarang isterinya membelanja dan membeli barang mah dengan alasan takut tidak menjaga zakat? Hak isteri, harta isteri, hak isteri lah. Pendapatan isteri dah kena tekak lah bang. Pendapatan isteri adalah pendapatan isteri. Bila sebut pendapatan isteri, suami tak boleh usik. Ya, si isteri kerja, ada pendapatan. Tak boleh suami pergi ambil duit isteri, pergi cocok dekat dinding bank. Nak cocok bagi tahu dulu, nak pakai bagi tahu dulu. Itu hak isteri. Dan tuan-tuan tak boleh larang dia nak sedekah, tu duit dia. Nak bagi dekat mak dia, tu duit dia, jangan larang. Yang isteri tak boleh pakai ialah harta suami. Suami bagi duit 500, nah 500 belanja dapur, bawang, ikan, bilis, santan, daging, itu belanja suami di dapur. Yang ini yang isteri tak boleh belanja ni. Tuan-tuan masak kari, pergi bagi dekat jiran sebelah kari tanpa izin suami, berdosa. Telefon dulu isteri, abang, saya nak bagi santan ni, nak bagi gulai ni dekat jiran, boleh ke abang? Abang kata bagilah sedekah, silakan bagi. Kalau suami kata, abang boleh tak bagi gulai ni dekat jiran sebelah? Jangan. Maka jangan bagi. Habis tu ustaz, tak adalah pahala ustaz. Ada pahala taat pada suami. Okey ustaz, sekarang saya nak bagi juga ustaz. Saya tak nak minta izin suami. Santan suami, ikan semua duit suami, gas pun duit suami. Saya nak bagi juga ustaz. Nak kira orang tua tu dekuk yamak ustaz, bagilah. Pahala dapat suami, dosa dapat pada isteri. Pahala dapat dekat suami, dosa dapat dekat isteri. Silakan bagi kalau nak bagi juga. Sebab itu harta suami kena jaga sungguh-sungguh. Nabi pesan, jaga harta suami. Okey ustaz, kalau dia bagi dekat saya ustaz 1,000 sebulan ustaz, dia kata, "Pah, ini 1,000 sebulan. Kau suka kamu lah nak belanja dapur ke apa, abang serah pada kamu semua." Itu nama dia lesen agung. Mujur benar lah. Tapi kalau suami dia kata, jaga elok dengan buat tantu hala, wajib isteri jaga. Baik, habis. Ya. Soalan. Ya. Soalan dulu. Soalan pertama, saya ada seorang kawan. Ya. Saya ada seorang kawan, Dia Islam. dia Islam. Dia belanjing. Dia belanjing. Kita buat nasihat dia jangan belanjing. Ya. Dia kata tak ada telefon dalam Quran, tak boleh belanjing. Ya. Kami pun tak payah nak debat dengan dia lah. Ya. Minta tolong ustaz. Jadi dia belanjing sebab apa? Dia belanjing, dia bawa anjing pergi jogging, beli Oh. makanan anjing, macam kehidupan betul lah.
Bukan sebab-sebab lain, jaga rumah, jaga kebun, tak ada. Kamu dia kata safety. Safety lah. Rumah lah. Oh. Baik, apa hukum orang Islam membela anjing? Tengok sebab. Kalau dia ada kebun, untuk menjaga kebun dia, hukumnya harus. Kalau dia bela anjing sebab nak berburu binatang hutan, ayam, napuh, kijang, hukumnya harus. Kalau dia bela anjing untuk jaga rumah dia supaya penyerumpak tak masuk, harus. Tetapi kalau saja-saja bela, maka hukumnya dilarang. Duduk dalam rumah tidur dengan anjing tak boleh lah. Kalau nak bela sebab takut safety, di luar je, jangan masuk dalam rumah. Kalau dah bersentuh semua Ustaz. Bersentuh boleh sama, takut tak larat sama. Jadi kalau tuan-tuan bela anjing sebab nak mengelakkan perompak dan sebagainya, harus. Tapi kalau bela saja-saja nak pergi jogging, teman tidur, teman semakan, haramlah, tak dibenarkan. Baik, habis. Ya. Baik. Orang yang tidak boleh menerima zakat ialah orang yang memang di bawah tanggungan. Bermakna seorang bapa tidak boleh bagi zakat pada anak dia dengan niat fi sabilillah, sebab anak tu memang tanggungan dia. Boleh faham? Seorang suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Isteri tu tanggungan suami. Tetapi isteri boleh bagi zakat dekat suami, sebab suami bukan tanggungan isteri. Suami itu papa kerana, maka isteri boleh bagi zakat kepada suami dia. Seorang bapa boleh bagi zakat pada menantunya, sebab menantunya bukan orang di bawah tanggungan bapa. Boleh faham? Seorang anak tak boleh bagi zakat pada mak dia, sebab mak tu tanggungan anak. Yang bukan tanggungan dibolehkan. Baik. Satu pasangan telah berzina sewaktu dalam bertunang, anak telah lahir setelah 7 bulan mereka bernikah. Maka bagaimanakah hukum pertalian anak itu dengan si bapa? Saya dah kata tadi, lebih dah 6 bulan. Kalau lebih, macam biasa. Sekarang 7 bulan, bolehlah dibinkan, bolehlah dibuatkan dengan apa-apa dengan si bapa tadi. Baik, habis. Baik, saya ingin mencadangkan pihak ustaz dapat memberi tajuk khas ekonomi secara Islam, cara Rasulullah di zamannya. Di dalam tersebut, ceramah tersebut insya-Allah dapat diberikan nas-nas dan dalil di dalam Al-Quran dan hadis supaya jemaah dapat memahami dengan agak terperinci mengenai subjek ekonomi secara Islam. Yang tu kena pihak surau lah anjurkan. Panggillah siapa ekonomis Islam untuk cakap, profesor pensyarah Islam cakap. Ya, saya boleh bawa tajuk ni, tapi saya bukan khusus pakar pandai bijak dalam ekonomi. Secara ceramah secara umum boleh lah. Jadi nak cakap pasal bab ni, kena ambil orang dia lah, the right man on the right job lah. Saya bukannya the right man untuk bercakap tentang soal ekonomi. Setakat sikit-sikit boleh. Saya dah kata pada tuan-tuan, ya, dah kata dah, masjid bukan ceramah agama je. Masjid ni macam-macam boleh buat. Ekonomi, saham, politik, sosial, boleh bercakap dalam masjid. Termasuk dalam keselamatan. Sekarang ni masalah ragut nombor 1. Apa salahnya buat ceramah membentras ragut dalam masjid? Cara-cara nak mengelakkan orang perempuan kena ragut. Buat ceramah, panggil polis buat ceramah. Sebab hari ni ragut ni terlalu berleluasa. Orang perempuan tak tahu penggunaan beg tangan. Naik motor, beg tangan tak di sini, peluk suami. Di mana sepatutnya beg tangan nak diletakkan ketika naik motosikal? Di belakang, di raga, antara suami dengan isteri. Kena belajar betul-betul. Beg tangan tali panjang bagus atau beg tangan tali pendek yang bagus? Ada setengah orang dia selempangkan beg tangan dia selempang macam ni. Dia rasa selamat dah pergi petali listrik pakai selempang macam ni. Dia tak tahu bila perompak tarik dia patah tengkok ni. Yang boleh selempang macam itu, selempang ke depan atau selempang macam ini, hanya boleh tuan-tuan buat masa pergi umrah.
Pakai duk sangkut beg jalan lah, pergi tengok unta tu. Tak apa lah. Tapi di Malaysia jangan duk buat patah tengkuk